Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya malam ni dapat lagi kita menyambung pengajian kita, masih lagi surah At-Tahrim, surah yang ke-66, iaitu ayat pada malam ni ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu-batu. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang keras, yang kasar, yang keras, yakni layanannya. Dan mereka itu tidak mendurhakai Allah pada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ayat yang ke-6 ni, kalau kita tengok dari segi tertib susunan berdasar kepada ayat-ayat yang terdahulu, itu dari segi pertaliannya setelah daripada Allah SWT memerintahkan kepada kedua isteri Nabi supaya bertaubat sebagai tanda mereka tu cenderung nak balik kepada Allah SWT atas kesalahan mereka mendedahkan rahsia Nabi. Maka Allah SWT memerintahkan kepada semua orang beriman supaya mereka ni kembali kepada Allah Ta'ala dengan jaga diri mereka. Dan akan datang nanti ayat yang ke-8, perintah supaya orang beriman bertaubat kepada Allah SWT. Begitu juga dalam ayat-ayat yang terdahulu, teguran kepada Nabi SAW dalam bab kasih kepada Nabi, kasih kepada isteri dan keluarga ni, tidak sepatutnya Nabi itu melanggar perintah Allah SWT. Dan kita baca baru ni sebab Nabi SAW itu siapa nak mengharamkan apa yang halal kepada baginda adalah kerana Nabi ni dia jaga hati perasaan isteri-isteri dia. Jadi ayat yang ke-6 ini cerita pula kepada kita bahawa dalam bab kita jaga, dalam bab kita jaga kepada anak dan isteri kita, maka kita kena tegur mereka. Kena tegur mereka supaya mereka tu dapat taat perintah Allah SWT, dapat selamat daripada neraka. Jadi itu dia yang dipanggil sebagai ihtisab, maknanya kawalan ataupun muhasabah. Jadi setara Nabi dah ditegur oleh Allah SWT kerana Nabi kasih sikit kepada isteri dia ni dengan cara Nabi mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, ditegur oleh Allah SWT
Maka orang beriman dalam bab menjaga hududullah, dalam menjaga peraturan-peraturan Allah SWT, maka dia tidak boleh pejam mata, tidak tegur anak isteri dia itu ia tidak taat pada perintah Allah SWT. Maka dalam ayat ni memberitahu pada kita, jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya kamu hendaklah sentiasa tegur ataupun muhasabah diri kamu, mereksa, melihat, memerhatikan iman dan amal diri sendiri dan juga anak-anak. Jadi kalau kita baca, kita ingat balik juzuk ni kan, hak juzuk ni, juzuk 28 ni, dia ada ya ayyuhallazina amanu sokmo pada bahagian kedua surah. Ada sokmo ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau kita tengok dekat sekali baru ni dalam surah Al-Munafiqun, la tulhikum ya ayyuhallazina amanu, dan surah At-Taghabun, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri kamu dan anak-anak kamu itu adalah musuh pada kamu. Maknanya boleh menyebabkan kamu bahaya. Begitu juga sebelum pada ni, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kamu disebabkan bersama dengan anak kamu dan isteri kamu lalai daripada zikrullah, ingat pada Allah, daripada mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan sebelum pada tu lagi, segera kepada zikrullah pada hari Jumaat. Lepas tu dalam surah Al-Hasyr tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Setiap diri kena perhati diri masing-masing dan mempersiapkan untuk mati dia. Mati dia tu esok kara dah. Jadi ayat ni dia sejajar, sama, lebih kurang juga. Dari segi penekanan dia, kena memeriksa diri, kena muhasabah, jaga diri. Cuma penekanan utama dalam surah ni iaitu jaga keluarga kamu, jaga diri kamu daripada api neraka. Maknanya api neraka ni, cara nak elak dia iaitu kena taat perintah Allah dan kena jauhi larangan dia. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa-apa yang dibawakan kepada rasul untuk kamu kena pegang, kemah kemih. Hak dia larang kamu kena jauhi, kena berhenti. Jadi untuk jaga daripada api neraka ni, buat perintah Allah. Sebab kalau tinggal perintah Allah itu dikira sebagai maksiat. Sama juga seperti kita buat hak dia larang. Tak buat hak dia suruh, buat hak dia larang, serupa. Maknanya salah belaka, berdosa, menyebabkan api neraka. Jadi orang beriman supaya diseru supaya jaga diri dan jaga anak isteri ni. Maknanya ini orang panggil konsep mas'uliyah, ada bertanggungjawab. Tidak kata ikut dia lah, pandai-pandai dia, tidak. Walaupun kubur masing-masing, walaupun hari akhirat nanti anak lari daripada ayah, ayah lari daripada anak, tetapi atas dunia ni dia ada tanggungjawab. Orang panggil mas'uliyah, tanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga anak. Maknanya janganlah disebabkan kita terlampau sayang kepada anak kita, bini kita, nak tegur sikit tak berani. Nak tegur sikit, takut-takut malam ni tidur luar. Takut nak tegur. Tu maknanya kita terlampau kasih pada isteri kita. Jadi kesalahan dia tu kita kena tegur. Sebab kita sayang pada dia lah kita tegur. Sebab apa? Sebab kita nak hidup dengan dia, bukan setakat sehari dua ni. Orang kata bersama ke syurga. Jadi macam mana nak bersama ke syurga? Ayat ni beritahu pada kita, kita kena memantau, memerhatikan iman dan amal mereka. Jadi kena jaga dia sebab nak kepada kebaikan. Tegur menegur, supaya apa? Supaya selamat daripada api neraka. Jadi Allah Ta'ala memberi penekanan kepada kita di sini, neraka ni kamu kena takut. Kamu kena takut. Allah Ta'ala beritahu sifat neraka di sini dari dua sudut.
Sudut yang pertama, bahan bakar dia. Bahan bakar dia. Maknanya alat yang digunakan untuk menyalakan api. Api itu terus membakar, lagu mana? Jadi Allah Ta'ala kata, waquduhan nas, bahan bakar api neraka tu manusia tu sendiri. Manusia tu sendiri yang membakar diri dia. Kita nak bayar lagu mana pun payah. Kalau kita ni kita bakar guna agar, dia suk yang jadi abu. Dah. Bila abu habis kak, bila agar habis kak, tinggal abu, tak ada lah panas tu, hilang, berhenti habis proses pembakaran. Tapi kalau manusia yang dibakar dan manusia tu kekal dalam neraka, lepas tu bahan bakar dia pula batu, dah, gak batu ni dia tak akan hancur. Orang bakar guna batu ni. Kalau kita baca surah Az-Zariyat itu, hak Nabi Ibrahim bakar anak lembu untuk tetamu hak mari ke rumah dia tu. Dia ingat orang biasa, rupanya malaikat. Jadi orang Arab dulu dia bakar di atas batu. Dia panggil kalau hak bakar atas batu tu dia panggil hanith. Dia panggil hanith. Jadi kalau bakar dengan batu ni dia tidak akan habis. Kalau habis harga, kayu habis, gas habis. Tapi batu tu tak akan habis. Maknanya neraka ni dia akan berpanjangnya terus menerus membakar. Dia tak akan habis. Kalau kita habis gas. Tak. Kemudian sifat yang kedua, alaiha malaikah. Neraka tu dijaga oleh malaikat. Maknanya bila api neraka bahan bakar dia tak akan berpanjang, tidak akan kehabisan. Manusia ni duduk dalam neraka, dia nak lari keluar tak boleh, sebab dijaga oleh malaikat. Ada malaikat dalam surah Mudaththir, dia kata alaiha 19, ada 19 orang malaikat yang mengawal. 19 ni jangan kita serah 19 je. Tak boleh. Malaikat ni tidak seperti kita, besar dia tu. Jadi ada malaikat yang jaga. Malaikat ni lagu mana? Ghilas, kasar. Maknanya tidak ada belah kasihan. Jadi kita merau meronta, manusia merau meronta setara mana pun, merayu setara mana pun, tak ada belah kasihan. Hak jaga-jaga pun dah. Wadah ke apa semua dah. Ada juga belah kasih sia tengok dah. Sia tengok. Malaikat tak ada. Maknanya neraka kamu kena takut kerana apa? Kerana pengawal dia tu sendiri, malaikat yang tidak ada belah kasihan. Yang bengis, tak ada sifat rahmat, merayu setara mana pun, malaikat tidak akan pedulikan. Jadi nak fikir cabut lagi, melepas ke diri daripada neraka, tak boleh dah. Sebab dalam ayat yang lain menyebut manusia ni dibelenggu dengan rantai. Dibelenggu dengan rantai ada rantai ni sab'una zira'an. Rantai itu 70 hasta membelik dia. Membelik manusia tu. Mana tak boleh kiok. Tak kiok. Dikunci, dirantai, dikunci. Jadi orang kata kalau kita bakar tu dia nyetok. Tak? Nyetok. Supaya orang agama lain ke Hindu ke apa bakar. Tak. Kalau dia tak tindak dengan kayu tu nyebekah, duk cokoh tu. Moga orak, moga manusia ni dia ada orak ke. Bila bakar tu kecut tu yang nyetok. Jadi malaikat, kamu kena takut malaikat yang jaga neraka ni. La ya'sunallah, mereka tidak derhaka pada Allah Ta'ala. Maknanya mereka buat kerja mereka. Dia tak kira dah. Kalau kita kata tegah lah, tegah jaga. Dah. Kita nak masuk, kita setara mana pun mari kereta besar pun, kalau jaga tu dengan Allah
Bos dia kata tak boleh masuk siapa-siapa, dia kerah setara mana pun tak boleh. Sebab dia terima arahan. Dia terima arahan, kalau kita jaga ni, kita olok dak. Kita olok sikit lepas kawan dak, kita olok. Dia pun ajah boleh masuk kita, sebab dia boleh terima rasuah. Malaikat tak boleh dak, sebab dia taat. Allah Ta'ala kata gitu-gitulah hak dia buat. Jadi kamu kena takut. Neraka tu disebabkan batu yang membakar dan juga malaikat yang menjaga. Jadi mereka tu buat segala perintah Allah Ta'ala, tidak melanggari apa yang Allah Ta'ala suruh, dan mereka buat saja. Maknanya tak ada soal bapa gini Tuhan, tak sia kau, tak ada, buat saja, tanpa bersoal jawab. Kemudian di sini Allah Ta'ala sebut bahan bakar ni daripada batu. Bahan batu ni, satu kita sebut tadi, batu ni kalau jadi bahan bakar dia tidak akan habis. Yang kedua, batu ni maksud dia, batu-batu ni lah yang mana manusia dia pahak ukir untuk jadikan sembahan dia. Daripada dulu lagi manusia ni ambil batu, dia akan ukir. Dia akan ukir bentuk berhala dia, lepas tu dia sembah lah. Daripada sebutir bukit dia buat tu, sapalah sekecil-kecil batu hak dia buat, macam-macam sahih ada yang mana buat. Dia ada juga jenis berhala portable ni, boleh bawa, boleh buat dalam poket. Dia bubuh dalam kata tekok, hak tanah pun ada. Ni kena tanya demonsial lah, betul ke tidak, tapi kita rasa dengar. Susuk dia tu dia tanam budak dia dalam ni. Mana manusia ni dia akan cipta macam-macam jenis berhala dia buat, biasanya daripada batu-batu, besi-besi, batu-batu. Jadi batu sama ada batu kerikil dia gaung dengan seming ke, ataupun batu bukit tu dia cana, dia pahak, dia ukir. Jadi batu tu maknanya batu itulah yang akhirnya membakar manusia yang syirik kepada Allah. Jadi manusia ni dianggap batu tu boleh tolong dia. Dia manusia ni masuk orang yang menyembah berhala ni, batu tu dia hanya simbol je. Jadi kalau buat batu lah gunting dengan rupa Tuhan yang mereka kata ni Tuhan, tak? Jadi seolah-olah ruh tu ada situ, tempat terima segenar, kalau mudah kita faham. Sebab kita kata besi lah, besi tu kalau kita buh di kereta kita sebagai antena, pacak mana-mana tak boleh, dia kena pacak tempat dia, lepas tu jenis besi, barulah boleh kita terima siaran radio tu, tak? Jadi begitu juga manusia yang syirik pada Allah Ta'ala ni, dia akan ukir, buat bentuk berhala tertentu, dan dia menamakan dengan harapan disitulah pada tanggapan mereka boleh berkontak, berhubungan dengan Allah melalui berhala. Dia tahu tu batu, tak? Cuma bagi dia batu tu dia tempat terima isyarat, ataupun dia panggil kaedah hulul, penjelmaan, menempat. Supaya orang Kristian dia kata Nabi Isa tu dia menjelma, Allah tu, Kristian kata Allah tu menjelma dalam Nabi Isa. Jadi mereka bukan sembah semata-mata batu, tetapi batu dengan nama tertentu, bila letak nama ada kontak. Itu maksud penyembahan berhala syirik. Sebab kalau kita tanya dia batu tak kecek memang, dia kata tapi dia terima isyarat. TB kita lah, TB kita tu terima isyarat. Jadi orang yang sembah berhala ni zulfa, konsep dia lagu tu lah, zulfa sebagai perantaraan. Ma na'buduhum, kita tidak sembah batu-batu ni melainkan illa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kita tidak sembah melainkan ia menjadi sebagai perantaraan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah bukan semua patung disembah.
patung Atrahaman tak sembah. Kemudian jadi batu tu akan membakar mereka. Maknanya balasan mereka tu puja batu dah. Jadi tu hakikat hak zahir hak batin tu. Jadi maknanya sembah batu saja pun kena hukum walaupun dia etikak bukan batu tapi ruh. Jadi batu tu akan membakar dia. Kemudian ayat berikut ni, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Wahai orang-orang kafir, la ta'tazirul yaum, maka pada hari ini janganlah kamu memberi alasan, minta keuzuran. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyatakan keuzuran kamu, yang ini dengan minta ampun, mengumpulkan macam-macam alasan. Mana kita tak je dengar ni, tak ada orang main pesan, tu semua bohong berlaku. Hari tu kalau orang kafir nak kata, tak ada siapa ayat, tak ada siapa beritahu, tak ada alasan pada mereka. Sebab apa? Sebab agama telah sempurna, dakwah telah sampai kepada semua. Mana kalau kita kira learn ni, apa yang orang kafir buat itulah kita gunanya. Facebook, YouTube, apa? Radio, TV. Jadi medan untuk kita berdakwah lah ni banyak, bukan setakat kita pergi ke rumah-rumah, pergi kedai tempat orang duk berkumpul, kita pergi jumpa situ, jumpa sini. Lalu tak pergi pun kita duduk bilik kita duduk sejik kita, dakwah tu boleh sampai ke tempat lain. Kita duduk dalam studio, tersebar agama tu. Maknanya kita sendiri guna apa yang diciptakan oleh orang kafir untuk sebarkan dakwah. Orang kafir dia buat Facebook, nak buat YouTube ke apa tu sebab piti. Perniagaan mereka, keuntungan mereka, periklanan mereka, iklan barang tu. Sampai kita nak dengar ceramah pun kena tunggu dulu. 5 saat kena tunggu dulu dengar wah ngaping. Baru boleh skip. Tapi tak apalah, lepas tu kita boleh dengar. Maknanya demo tu guna untuk nego, untuk kepentingan dunia, tapi kita guna untuk kepentingan akhirat. Jadi bila benda hak dia buat kita guna untuk dakwah, maknanya demo tu kelih jugalah. Demo tu tahu jugalah sistem tak dia buat. Sebab kalau kita tahu pentingnya akidah tauhid, kita nak cari ceramah malam ni, malam ni kita nak cari ceramah pentingnya menjaga akidah, ataupun pentingnya ikut sunnah Nabi, tak tahu tubik. Jadi benda tu dalam sistem dia. Dia tahu, maknanya dakwah pun duduk dalam tu. Kalau siapa-siapa pun dalam tu juga. Tapi kita guna dengan sebaik-baiknya lah. Jadi hak dia buat kita guna. Dia guna maknanya dia tahu, maknanya bila dia tahu tak ada alasan lah. Jadi kalau kafir kata kita tak tahu dakwah Islam ni, tak terima alasan tu. Sebab apa? Sebab akan dikatakan pada mereka, hak kamu buat itulah orang Islam guna untuk berdakwah. Maka sebab itulah kita kena memanfaatkan, orang panggil teknologi ICT ni, media sosial ni untuk dakwah. Orang lain guna dengan cara tak molek, tapi kita guna dengan kebaikan. Jadi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Wahai orang-orang kafir, pada hari ini janganlah kamu minta alasan. Kamu buat alasan minta keampunan, minta dilepaskan. Tak ada. Kenapa? Kerana hari ini adalah hari pembalasan. Hak kamu dapat, maknanya kamu dibakar, kamu dihukum, adalah mengikut apa yang kamu buat di dunia dahulu. Maknanya pembalasan manusia ni, dia duduk atas dunia, akan dibalas nanti. Pembalasan tadi berdasarkan kepada ma kuntum ta'malun, apa hak kamu buat. Iman hak kamu ada, iman hak kamu usahakan, dan amal hak kamu buat. Mana kita kena usaha atas iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Jadi iman tu seperti kita selalu sebutlah, iman tu dia terdiri daripada pengakuan dengan lidah, membenarkan dengan hati, tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil jawarih.
Pengakuan dengan hati, pembenaran dengan hati, pernyataan dengan lidah, dan kita buktikan dengan amal kita. Itu iman kita. Jadi kita akan dibalas. Jadi orang yang tidak usaha atas iman dia kekal dalam keadaan syirik, kufur, etis kau gapo kau, mereka akan mendapat balasan. Jadi orang kafir mereka tidak diberi kelonggaran lagi, kerana tempuh untuk mereka beramal telah habis. Dalam keadaan mereka tidak beramal. Maknanya Allah SWT cipta manusia ni dengan segala kelengkapan yang ada dalam diri dia, dengan akal dia, dengan dia panggil dengan akal, dengan istiqdat dia, fitrah dia untuk menerima kebenaran. Lepas tu dengan kesihatan dia, dengan kepandaian dia, memang dia tu adalah makhluk yang bersedia untuk beriman. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Manusia walaupun diciptakan dengan mani, tetapi bila terbentuk sempurna tu Allah Ta'ala letak pada diri manusia tu kekuatan mendengar, kekuatan melihat. Kemudian diberikan akal pula, diberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham buat baik, ada ilham buat jahat. Mana persediaan itu ada. Jadi manusia dia di atas dunia ni, Tuhan telah pelengkapkan keupayaan dia tu untuk jadi orang beriman, beramal soleh. Dengan kepandaian, dengan ilmu, dengan akal, dengan ada perasaan, dengan ada mata penglihatan, ada pendengaran, boleh mikir, boleh proses segala maklumat. Jadi kalau dia tidak beriman juga, tak ada alasan lah. Jadi sekarang ni mereka tidak diberi pengampunan kerana al-yaum, hari ini, mana hari akhirat, hari hukumnya. Jadi waktu telah diberikan kepada mereka di dunia. Kalau ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, kamu kena persiapkan untuk esok. Maknanya esok tu jadi sekarang ni, hari ni lah. Jadi kamu beramal setakat mari, setakat hidup. Jadi tempoh ujian telah tamat. Nanti kita baca surah Al-Mulk ayat yang kedua tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu hak paling elok amal, hak tu kami uji. Jadi waktu uji habislah. Apa kita pergi esok lah, atau pergi esok. Tuhan wibuk sebuti kita, dia punya sukatan Quran, sukatan cikgu ada, nabi-nabi. Jadi bila kita duduk atas dunia, apa esok lah, kena buat amali lalu. Belajar ini buat selalu, belajar ini buat selalu. Amali siapalah habis time esok mati. Jadi masa ni lah nak, kalau kita gak raih ketah lah dalam kubur tu. Jadi hak balasan syurga neraka itu hadiah untuk manusia. Habuai hak dia dapat atas usaha dia. Itulah kehidupan yang dipanggil sebagai dunia, sebagai tempat ujian, akhirat tempat pembalasan. Dunia tempat bercucuk tanah, akhirat tempat menuai hasil. Jadi sebab itulah kalau learn ni lah, kalau kita learn ni, orang lain hari-hari pergi kebun kutip durian, 2-3 jok, kita baru nak tanam, dan mu boleh jual harga mahal, kita baru nak tanam 10 tahun lagi musekin tu kita rasa belah-belah ya sekilonya. Maknanya waktu tu kita nengung, kalau aku tanam dulu tak kira dah. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang ikhlas, yang sebenar-benar taubat. Jadi Allah Ta'ala ni dia memberi amaran kepada kita dengan neraka yang begitu menakutkan. Begitu juga
Janganlah siapa kamu mati dalam keadaan tidak beriman. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum, tu maknanya orang tu duduk atas dunia, dia mati dengan kufur juga, tak ada nak beriman. Jadi jangan siapa jadi lagu tu. Maka ayat yang ke-8 ni memberitahu kepada kita bahawa jalan untuk selamat tak adalah kembali bertaubat kepada Allah. Jadi kepada orang beriman nak selamat daripada api neraka, dah kena bertaubat sebelum mati. Orang kafir begitu juga, supaya dia mendapat pengampunan, dah, ataupun akhirat nanti mendapat syafaat, dia kena mati dalam keadaan beriman. Janganlah kufur sampai mati. Bila begitu tak ada peluang nak selamat. Jadi Allah Ta'ala dengan maha kasih, maha rahmat dia beritahu, wahai manusia, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Taubat ni maknanya kembali, kembali kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Nasuha ni kalau orang dulu kan dia tapis madu tu, madu tu hak tubik tu hak tuling, original, mana tak campur kapoh-kapoh ko sare-sare ko gedok, memang tubik tu hak pure. Itu nasuha, nasuh, nasih, mana tak campur. Jadi taubat yang ikhlas tulus ni, kalau kita gak taubat lu pas ni kita kira lah. Pani kalau kita kira tu, maknanya buat ke tidak tu, nanti tengoklah. Tu tidak nasuha lagi. Jadi dalam kitab-kitab dia kata taubat nasuha ni, taubat yang ikhlas, dia ada rukun-rukun dia. Yang pertama, memang dia insaf, bertaubat nak kembali kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kerana Allah dia tinggal maksiat. Yang kedua, dia tekad untuk tidak akan buat lagi pada masa akan datang. Keazaman dia. Walaupun dia main air dah, tak gerak tu, dia kena putus tu, tak paling lah. Apa hak, kalau kata ni hak lorong biasa dia pergi dulu, dia tak pergi dah, tak ingat dah. Kemudian hak dulu tu dia nyesal, dia nengu dah. Kalau dulu aku tak buat. Jadi dia menyesal terhadap apa hak dia buat. Jadi itu 3 rukun taubat. Nekat untuk tidak akan buat pada masa akan datang. Hak lepas tu dia tak teringat ada, malah dia menyesal. Jadi kena nyesal supaya tidak duk main dah, bagi sedap dulu ni. Duk main gitu. Tak jadi nasuha. Satu lagi, taubat nasuha ni maknanya dia baiki diri dia, ubah. Wa aslaha. Dalam surah Ali Imran ni, dalam surah Ali Imran Allah Taala kata ada satu kalimah tu wa aslahu. Dia membaiki, dia membaiki maknanya dia ubah cara dia hidup. Jadi taubat tu maknanya dia meninggalkan cara hidup dahulu yang tidak patuh kepada perintah Allah SWT. Dia pergi kepada kehidupan yang patuh kepada Allah SWT. Ni illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah daripada kesalahan mereka, dan wa aslahu, mereka tu membaiki. Membaiki ni mana kalau kata kehidupan tu, kalau kata selama ni lah makan minum dia, kehidupan dia dengan cara tak betul. Jadi bila dia taubat, dia pun baiki. Dia baiki kehidupan dia. Maka mulalah dia cari kehidupan, dia bina kehidupan yang baru. Kalau dulu pendapatan dia haram, dia cari pendapatan yang halal. Termasuk di bawah islah juga ni lah. Kalau dulu dia ambil barang orang, dia atas kelik lah. Itu makna islah dia baiki. Kalau dia bertaubat, dah cetek piah atas kepala, mari sejik. Dah, tapi utang-utang orang dia tak bayar. Tipu tu dia waktu dia tidak bertaubat.
Tak cukup lagi. Sebab itu kesalahan berkait dengan manusia. Ya, jadi kalau dia menzalimi orang, dia kena atas. Itu ada makna islah, barulah tauhid tu taubat tu tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan selamatlah bertaubat kepada Allah Taala. Asa rabbukum, maknanya nak menandakan Allah Taala Maha Rahmat ni, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan, maknanya dengan keikhlasan kamu bertaubat, Tuhan kamu itu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu. Mana kalau di buk tu kita robah dah, habis, tak ada dah. Kalau fire tu susu dah, tak ada dah. Bakar api dah, tak ada. Tuhan tak ukir balik kesalahan kita bila kita taubat nasuha. Kalau learn ni kat video tu dah mau delete, tak jumpa cari. Tak ada. Sebab apa? Sebab kalau kita buat dulu, dah ada rakaman belakang. Kalau kita buat amal-amal kita, kejahatan kita ni, ada rakaman. Tapi bila kita taubat, islah apa semua, padam, ditutup daripada kita, dihapuskan, tak ada dah. Jadi ini targhib kepada taubat, supaya kita bertaubat ni, Allah Ta'ala kata kamu orang beriman. Maknanya dengan sebab kamu buat maksiat, masih lagi kamu orang beriman. Jadi baliklah kepada Allah. Kemudian nak menyatakan Tuhan ni menerima taubat supaya manusia ni tidak putus asa. Maka Allah Ta'ala kata segala kesalahan kamu tu tak ada. Dah. Sebab kadang-kadang manusia ni, orang tu minta maaf dah, tapi kau ingat lagi dia mau buat tu. Dia tak boleh nak lupa. Tak boleh nak lupa. Kadang-kadang dia ukit pula. Kau maaf dah dia mau, tapi ada lagi. Kau ingat lagi dia mau. Tu maknanya tidak alik ia memaafkan itu tidak memaafkan dengan sempurna. Jadi Allah Ta'ala nak memberitahu ia Maha Ghafur. Segala kesalahan manusia buat ni dia akan hapuskan. Ini supaya kita ni segera bertaubat. Yang kedua, mengapa Allah Ta'ala memberi galakan kepada supaya bertaubat ni? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan memasukkan kamu dalam syurga-syurga. Bukan sebutir, syurga-syurga. Mana kita boleh pindah daripada syurga ni boleh pergi. Bukan satu syurga, tapi banyak syurga. Yang mana mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Mengalir di bawah dia sungai ni maknanya lambai kemewahan, kesenangan. Siapa orang lah ni dia makan dalam sungai lah ni. Agak meja buh dalam sungai. Nak ke suasana tu. Dah. Jerat-jerat lah. Jerat-jerat. Siapa nak makan pun dalam sungai. Dah. Maknanya nak pada syurga belakang tu. Sebab itulah dia buat siap-siap lah ni. Tapi bukan berarti kita buat lagu ni, lagu tu supaya dari syurga. Jadi ahli syurga tidak. Bolehlah orang kata koyak-koyak, tapi tak gerak. Dia kena betul-betul kembali bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal. Tapi nak cerita bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam syurga ni, sungai mengalir di bawah kebun, bawah syurga tu, dah. Orang pergi buat lagu tu. Mana itu dalil syurga ni ada, bukan itu janji kosong gitu dah. Terbukti kita jadi nak lagu tu. Supaya kata dah orang cipta remote dah duk pala tidur, boleh hajah kipas 1, 2, 3 TV, boleh ajar channel, remote tangan. Dia baca ahli syurga suruh nak pakai gapo. Mari. Kita lah ni kena telefon kau grab dulu. Baru siapa. Jadi itu bukti syurga tu ada. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah. Pada hari yang Allah SWT tidak akan menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Mana nak cerita orang kafir ni, bila mana mereka minta keampunan daripada Allah Ta'ala pada hari itu, mereka menyesal, Allah Ta'ala tak beri pada mereka, sehingga mereka terhina. Maknanya kalau minta sesuatu tak boleh, malu lah. Pada hari itu Allah Ta'ala tidak hinakan
nabi-nabi, orang beriman seperti mana orang kafir, orang munafik terhina. Mana hari itu memang orang munafik, orang kafir akan mendapat kehinaan, tetapi orang yang ikut nabi tidak akan mendapat penghinaan. Kerana apa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kerana cahaya mereka itu bergerak dengan pantas di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Mana cahaya di sini? Cahaya-cahaya ni. Mari mana cahaya ni? Sebab cahaya ni dia ada sumber dia. Nur. Sebab nur, kalimah nur dalam Quran ni dia merujuk kepada wal qamara nura. Bulan tu dia ada nur. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah yang menjadikan untuk kamu matahari itu dengan sinar dia. Kemudian dia jadikan bulan tu dia bercahaya. Maknanya cahaya bulan tu dia bukan berasal daripada bulan, tapi berasal daripada matahari. Jadi nak cerita di sini nur tu cahaya untuk orang beriman. Cahaya ni dia ada sumber dia. Sumber mana? Iman dan amal lah. Iman dan amal itu sumber punca kepada iman. Ia memimpin mana manusia ni di akhirat dalam kegelapan. Dalam kegelapan, jadi orang beriman dia ada cahaya, ia menyuluh mereka. Yang ni membawa mereka pada syurga lah. Lepas daripada hisab ni, mereka akan dibawa ke syurga dengan cahaya depan. Yaquluna rabbana, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Maknanya mereka bergerak ke syurga, minta sempurna ke cahaya. Maknanya bila masuk syurga nanti akan mendapat cahaya yang lebih sempurna lagi. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Jadi Tuhan apa kata Tuhan, mengapa Allah Taala kata minta keampunan lagi ni? Mana nak cerita kalau kata taubat nasuha ni bukan taubat sekali tu. Kalau taubat dah 3 tahun lepas. Bukan taubat nasuha. Mana taubat nasuha ni dia melazimi taubat. Taubat semacam. Sebab diulang. Mana dalam syurga pun dekat nak menuju ke syurga pun minta ampun lagi. Isyarat bahawa taubat ataupun keampunan ni hendaklah sentiasa diminta. Sebab itulah kita istighfar lepas sembahyang, istighfar lepas sembahyang tahajud, istighfar pada waktu sahur, istighfar setelah daripada kita buat haji, istighfar dalam setiap amalan kita. Rabbi filli, tengah sembahyang minta ampun lagi. Itu maknanya perlu kepada orang beriman sentiasa memperbaharui taubat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kerana sesungguhnya engkau ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maknanya merujuk di sini kepada penyempurnaan cahaya. Cahaya tu dapat membimbing orang beriman sampai ke syurga. Kemudian ayat berikut ni, oleh kerana bahagian surah ni nak kepada pembersihan, jadi bersih orang beriman daripada sebab membawa pada neraka. Begitu juga orang-orang munafik ni, orang-orang kafir menentang Nabi diarah supaya membersihkan mereka, supaya mereka ni buat kufur mereka, buat nifak munafik dari mereka. Supaya apa? Supaya orang beriman ni bukan setakat dia bertanggungjawab untuk ahli keluarga dia daripada api neraka. Begitu juga dia kena membersihkan orang munafik. Sebab orang munafik inilah boleh, orang munafik, orang kafir inilah boleh menyebabkan keluarga mereka tu dalam keadaan bahaya, terdedah kepada api neraka. Jadi kita sambung ayat ke-9 ni pada minggu akan datang. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.